Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, kurniaan, keizinan, peluang yang Allah telah berikan kepada kita dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan, dan alhamdulillah kita dapat sama-sama berada di atas dunia ini bagi meneruskan tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah. Kaifahalukum? Apa khabar semua? Saya doakan agar semua dalam keadaan sihat wal afiat, insya-Allah. Jadi pada pertemuan kali ini, pertemuan di alam maya, pertemuan yang insya-Allah mendapat barakah walaupun secara online kan. Sekarang ni semua online dah. Belajar pun semakin mudah. Tinggal nak belajar ataupun tak, macam tu lah kan. Nak ke tak nak. Kalau dalam iklan TV ni nak ke nak, nak ke nak mestilah nak kan. Tapi ni nak ke tak nak, tapi memang kita patut nak lah kan. Kita kena patut nak. Okey. Jadi pada kali ini para pelajar sekalian, kita akan menyambung pembelajaran kita pada pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh yang bertajuk dakwah pemacu kejayaan. Yang mana tajuk ini adalah bagi pelajar tingkatan 4. Subjek Pendidikan Islam KSSM. Okey. Jadi kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Dengan seperti biasa, kita duduk dalam keadaan yang paling tenang. Kita duduk dalam keadaan yang paling relax. Jangan kata apa dalam keadaan yang tertekan, stres dan sebagainya. Okey, duduk juga memainkan peranan dalam menaikkan mood pembelajaran kita. Okey, yang kedua, kita mulakan seperti biasa. Mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah dan juga salawat kita kepada Nabi. Jadi sama-sama kita buka pembelajaran kita pada pagi ini, pada hari ini, pada malam ini, petang, siang, malam. Semualah. Yang tengok ni mungkin ada yang pagi, ada yang petang, ada yang malam kan. Jadi mana-mana waktu saja. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita mulakan dengan ataupun kita meneruskan dengan bacaan doa penerang hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita pastikan setiap peralatan pembelajaran kita dalam keadaan yang disediakan, dah sesuai siap dipersiapkan. Saya dipersiapkan ayat tu, dan ikhlaskan hati untuk belajar dan fokus untuk pembelajaran pada hari ini. Bidang Al-Quran, buku teks muka surat 37 hingga 41. Pelajaran 7, dakwah pemacu kemajuan tingkatan 4. Are you ready? Dah bersedia semua? Jom kita sama-sama menelusuri Mesuri ranjau dengan macam mesuri ranjau. Mesuri tajuk pada kali ini, dakwah memacu kemajuan. Yang pertama, mari sama-sama kita membaca bacaan ayat kefahaman. Baik para pelajar sekalian, kita akan baca pada surah Fussilat ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan
وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Okey, kita tengok sikit pada tajwidnya. Okey, pada tajwidnya yang pertama kita tengok waman ahsanu. Waman ahsanu, nun mati bertemu dengan alif, izhar halqi, bacaan jelas tanpa dengung, bacaan yang tiada dengung, dan bacaan secara jelas. Nah, bacaan macam mana? Waman, nun ataupun lidah kena langit, langit, le langit. Waman ahsanu, ha bukan ha, ha, jadi ha ahsan, ahsan. Waman ahsanu qawlam, tadi bertemu dengan mim, dengung dah harakat. Qawlam mimman, dengung di situ. Nun mati bertemu dengan dal, ifa kiki. Da'a ilallah, da'a ilallah, ada bacaan ataupun tanda umbak di situ. Bacaan dia, hukum dia mad jaiz munfasil, mad jaiz munfasil, dua harakat, dua kalimah, bertemu dua kalimah. Wa amila salihah, wa amila salihah, wa qala innani minal muslimin ma'al sukun. Sadaqallahu azim. Kita teruskan dengan bacaan ayat kefahaman dan maksudnya. Kita tengok waman ahsanu qawlan, maksud dia dan siapakah yang lebih baik perkataannya. Waman, dan wa, man siapa, ahsanu lebih baik, nah orang lebih baik, qawlan qaul kata, nah siapa yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallahi, daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah. Nah, mimman siapa, daripada sesiapa, nah yang menyeru, da'a menyeru, nah ilallah kepada Allah, wa amila salihan, wa amila salihan, dan beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, Allah kata, dan berkata sesungguhnya aku daripada kalangan orang Islam. Maknanya orang yang lebih baik perkataannya, nah ialah orang yang menyeru, nah melakukan sesuatu amalan, nah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang baik perkataannya ialah orang yang mengatakan dirinya adalah di kalangan orang Islam. Okey, kita tengok pada maksud dakwah. Maksud dakwah ialah, okey, sekali lagi ya. Maksud dakwah ialah menyeru supaya melakukan perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Keyword dia yang pertama menyeru. Yang pertama menyeru. Dapat? Yang pertama apa dia? Menyeru. Yang kedua melakukan perintah Allah. Melakukan perintah Allah. Dan yang ketiga meninggalkan larangannya. Maknanya ada berapa keyword di sini, ataupun orang kata apa? Kata kunci untuk mendapatkan markah penuh. Macam tu. Ada tiga. Yang pertama seru, yang kedua buat Allah suruh, yang ketiga tinggal Allah larang. Macam tu cerita. Dapat? Cantik. Okey. Jadi kita teruskan dengan spektrum ilmu sikit sebelum kita masuk ke tajuk yang seterusnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sahabat ini makna dia saja, sesiapa yang menyeru kepada petunjuk, yakni kebaikan, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutnya, tidak berkurang sedikit pun daripada pahala mereka. Masya Allah. Sambung lagi, Nabi sambung, dan ni kita dengar sama-sama. Dan sesiapa yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosa. Nah, dosa di situ, nah, baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutnya, tidak berkurang sedikit pun daripada dosa mereka. Maknanya apa para pelajar sekalian? Dua benda yang Nabi cerita dekat kita. Kita bila tunjuk benda baik kepada orang, orang ikut benda yang kita tunjuk itu,
kebaikan yang dia buat atas sebab kita tunjuk, pahala dia dapat, kita juga dapat pahala. Begitu juga dengan dosa. Kita buat jahat ataupun kita tunjuk benda jahat pada dia, dia buat disebabkan kita tunjuk pada dia benda jahat tersebut, dosa yang dia dapat juga kita dapat saham. Macam tu cerita. Nak bagi mudah faham para pelajar sekalian, ialah bila kita buat baik, orang buat baik, kita dapat pahala juga. Bila kita buat jahat, orang ikut kejahatan yang kita buat, maka dosa juga kita akan dapat. Gitu. What you give, you get back. Dia macam tu. Dia buat baik, dapat baik. Buat jahat, macam itulah cerita dia. Hadis riwayat Muslim. Okey. Terus dengan apa dia ni? Tuntutan ayat. Yang keempat iaitu tuntutan ayat. Yang pertama, berdakwah. Tuntutan ayat ada 3. Tuntutan ayat yang ketiga. Yang pertama, berdakwah. Ayat yang kita baca tadi, Allah nak suruh kita yang pertama berdakwah. Dakwah ni apa tadi ni? Menyeru orang buat baik, menyeru orang jangan buat jahat. Macam tu, faham lah? Yang kedua, beramal soleh. Amal. Kita suruh orang buat, kita juga buat. Itu maksud amal. Kalau kita suruh orang buat, kita tak buat, tak pakai. Yang pertama, kita seru. Yang kedua, kita amal. Yang ketiga, menjadikan Islam sebagai cara hidup. Maknanya, apabila kita suruh orang buat, kita amal, maka amalan yang kita buat itu akan menjadi tabiat dalam diri kita, akan menjadi darah daging. Bila kita buat baik, maka kehidupan kita akan jadi baik. Jika kita sentiasa dalam keadaan maksiat, sentiasa dalam keadaan kejahatan, maka seluruh kehidupan kita juga dalam keadaan yang dimurkai Allah, dan juga kita dalam keadaan yang sangat-sangat tidak bahagia. Betul? Sebab itu tiga benda kita nak dapatkan kebahagiaan dalam hidup. Dakwah, kita seru. Amal, kita buat. Ketiga, kita jadikan segala apa yang Allah suruh kita buat sebagai, orang kata apa, amalan harian kita. Yang Allah larang, kita tak tepi, tinggal, jauh, buang. Tahu buang. Bahasa orang Tarab. Tahu buang. Okey, dapat cantik insya-Allah. Kemudian kita tengok pada tuntutan ayat seterusnya. Kita ambil satu persatu. Kita mula dengan berdakwah. Maksud dakwah ada 2. Kita nak tengok lagi dakwah dan dalil. Yang pertama, kita tengok maksud, mengajak dan menyeru manusia supaya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pendekatan terbaik, yakni penuh hikmah. Dakwah, kita ajak orang buat baik supaya takut pada Allah dengan cara yang paling berhikmah. Hikmah ni maksudnya apa? Dalam cara yang orang boleh terima cara kita dakwah pada mereka. Kalau kita nak dakwah tapi dengan cara marah-marah, contoh, kita nak dakwah dengan cara menengking, contoh, kita nak dakwah dengan cara menjatuhkan maruah dia, tak pakai, tak boleh. Itu bukan pendekatan yang terbaik. Namun begitu, jika ia memerlukan keadaan sebegitu, dia boleh buat. Contoh, orang ni tak mau dengan kata sungguh, jenis ketegak pahit, kerah kepala, degil, tak tahu nak habang, kan? Kita kata lembut-lembut pun tak makan saman. Jadi kita nak buat macam mana? Kita kerahkan suara kita. Kita tegas dalam dakwah kita. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jadi itu pendekatan terbaik maknanya. Tengok dalil. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. Okey, boleh baca sendiri pada ayat tersebut. Kita tengok pada maknanya. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik, dan bahaskanlah mereka secara yang baik. Allah suruh. Bila kita seru orang baik buat ikut cara kita, okey, kemudian kita nak berbahas dengan mereka, Allah suruh dengan cara yang baik, bukan tengkang, bukan berdebat dengan nak menangkan kita aja, ego. Sungguhnya Tuhanmu, dialah yang mengetahui akan orang yang sesat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk. Maknanya apa? Jangan duk buat kerja Allah
Kita nak dakwah, kita dakwah, lepaskan tanggungjawab kita dakwah. Allah yang akan menentukan kawan ni macam mana. Kita jangan duk menghukum dia, hang ni sesat, neraka lah tempat hang. Jangan. Kita nak kata hang ni syurga ni, padahal kita tak tahu pun dia mai pada mana. Contoh kan, kita jangan duk mengatasi urusan Allah dalam menghukum seseorang itu. Kita nampak kawan tu tak baik, kita tegur, kita dakwah. InsyaAllah Allah akan mempermudahkan urusannya, dia boleh ikut dakwah kita kan. Jadi kalau dia tak boleh ikut waktu tu, mungkin satu masa nanti dia akan teringat balik dakwah kita. Allah akan buka jalan padanya, insya-Allah. Yang penting kita buat cara baik. Yang kedua, kita tengok dulu spektrum ilmu. Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan, wa qala innani minal muslimin, maksudnya seseorang pendakwah itu terlebih dahulu mendapat petunjuk daripada seruan dakwahnya, maka dakwah itu bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Maknanya apa tuan-tuan? Macam ceramah wajib. Apa maknanya para pelajar sekalian? Bila kita nak berdakwah, bila kita nak mengajak orang buat baik, petunjuk ataupun benda yang kita nak cakap itu kena ada pada diri kita dulu, baru kita boleh nak ajak orang, baru kita boleh nak bawa orang ikut cara kita. Kan? Jadi faham tak maknanya macam mana? Kita nak ajak orang buat baik, kita dulu kena jadi baik. Tapi tak semestinya kita jadi baik. Kita tak jadi baik, kita tak boleh nak mengajak orang tak. Jadi benda baik ini anytime, anywhere, di mana-mana saja, bila-bila masa kita boleh ajak orang buat baik. Dalam masa yang sama juga akan mengingatkan diri kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Ni macam ceramah pula dah, pasal apa? Kita nak mengajar kan. Tak apa, insya-Allah mungkin moga beroleh manfaat. Kemudian tuntutan ayat yang kedua, beramal soleh. Maksudnya perbuatan baik yang dilakukan mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal soleh ialah perbuatan baik, amalan baik yang dilakukan ikut Al-Quran dan Sunnah dengan niat dalam hati nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, amal soleh ialah amalan, perbuatan baik ikut Al-Quran Sunnah, kemudian niat kita. Amal ikut Quran Sunnah, niat Allah. Boleh? Cantik. Dalil Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Ayat boleh baca sendiri insya-Allah. Maksudnya apa? Patutkah kamu menyuruh manusia supaya melakukan kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri? Ni Allah tegur ni. Ini cerita tentang Bani Israel, ahli kitab yang mereka baca kitab Allah, baca kitab Taurat, kitab Injil, namun begitu mereka tak mau nak buat apa yang Allah suruh walaupun mereka tahu benda tu baik. Ini cerita dia, tapi dia punya intisari, dia nak habaq bila kita buat, nak suruh orang buat baik, kita dulu kena buat baik. Cerita dia macam tu. Kamu lupa akan diri kamu sendiri padahal kamu semua membaca kitab Allah. Tidakkah kamu berfikir? Maknanya kita beramal soleh, kita buat baik, ajak orang buat baik, kita akan dapat pahala juga. Contoh, baru nak dapat contoh. Dia lambat sikit. Contoh dia apa? Ibadah khusus kita, solat, ibadah umum, berakhlak mulia, itu semua termasuk dalam amalan soleh. Boleh tahu tu, insya-Allah boleh. Spektrum ilmu sikit. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir ayat 10. Maksudnya sesiapa yang melakukan kemuliaan, maka Allah jualah segala kemuliaan. Kepadanya lah naik segala perkataan yang baik, dan amal yang soleh pula diangkatnya naik. Dan orang yang merancang kejahatan adalah bagi mereka azab yang berat, dan rancangan jahat mereka akan rosak binasa. Maknanya bila kita buat baik, para pelajar sekalian, Allah akan angkat darjat kita, Allah akan tingkatkan kualiti diri kita, dan amal soleh kita ni akan diangkat naik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu, orang yang merancang kejahatan, orang yang merancang melakukan maksiat, bagi orang yang melakukan kejahatan ini
azab yang berat, dan rancangan jahat mereka akan rosak binasa. Kita hanya merancang, Allah lah yang akan menentukan segalanya. Seterusnya kita tengok pada tuntutan ayat yang ketiga, menjadikan Islam sebagai cara hidup. Maksudnya yang pertama, melaksanakan ajaran Islam dalam semua bidang kehidupan. Ini maksud menjadikan Islam sebagai cara hidup. Kita buat semua apa yang Allah suruh dalam hidup kita, apa yang Nabi tunjuk cara hidup dalam seorang Muslim. Kita buat semua dalam hidup kita. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, maksudnya pada hari ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama kamu. Ini ayat-ayat yang mana Allah turunkan kepada Nabi SAW, yang mana menunjukkan dakwah Nabi hampir sampai ke penghujungnya. Ni cerita ayat ini, yang mana bila Nabi baca ayat ini, Nabi baca kepada para sahabat pun faham bahawa ini adalah petunjuk. Tak lama lagi dari saat ini, maka Allah akan angkat kembali kekasihnya. Jadi ceritanya macam ni. Allah nak cerita kepada kita bahawa Islam itu tidak lain tidak bukan agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kemudian spektrum ilmu sikit, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, maksudnya kita ialah golongan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan yang lain daripadanya, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, tuan-tuan para pelajar sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dilahirkan dalam Islam, kita berada dalam keluarga Islam, kita berada bersama-sama dengan jemaah Islam, insya-Allah, maka kita akan digolongkan dalam golongan yang dimuliakan oleh Allah. Namun begitu, jika kita cari yang lain daripada Islam, maka kita akan dihina olehnya, wa na'udzubillah. Jangan minta simpang, insya-Allah. Kemudian pengajaran ayat kita ada 3. Pengajaran ayat ada 3. Okey, yang pertama, kita hendaklah berdakwah. Kita ambil balik yang pertama tadi, dakwah. Kerana dakwah adalah sunnah Rasul. Nabi berdakwah selama 23 tahun. Nabi menyampaikan risalah Islam, maka kitalah yang akan menyambung perjuangan Nabi SAW. Dakwah kerana itu adalah sunnah. Yang kedua, kita hendaklah beramal soleh. Yang pertama tadi dakwah, yang kedua beramal soleh. Kita hendaklah beramal soleh supaya menjadi contoh kepada orang lain. Kita buat benda baik, orang tengok, kita akan dapat pahala cukup. Orang buat baik, kalau orang buat jahat, kita buat jahat, orang ikut, maka dosa juga kita akan dapat. Nak yang mana? Yang ketiga, nak yang mana? Tepuk dada tanya iman. Yang ketiga, kita hendaklah menjadikan Islam sebagai cara hidup. Islam sebagai cara hidup yang paling sempurna, syumul. Ciri-ciri Islam itu adalah syumul, sempurna, menyeluruh. Maka kita janganlah duk mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup kita. Okey, jadi tak tahu apa-apa, nak dapatkan sesuatu dalam hidup, maka rujuk baliklah kepada Allah, baliklah kepada Rasul, baliklah kepada syariat Islam, maka hidup kita akan menemui kesempurnaannya. Cukup lebih kurang setengah jam, lebih kurang 20 minit kita bersama pada kali ini dalam pembelajaran bagi tingkatan 4. Okey ke tak? InsyaAllah. Jadi terima kasih. Sekian, terima kasih. Pelajaran 7, dakwah pemacu kemajuan tingkatan 4. Boleh komen di bawah apa perasaan, apa rasanya, apa tugas kita, apa tanggungjawab kita sebagai seorang da'iyah, sebagai seorang pendakwah, bagi menunjukkan, bagi memajukan umat Islam sendiri. Komen di bawah, jangan lupa tinggalkan kata-kata hikmah, tinggalkan pesanan-pesanan bermanfaat untuk kita sama-sama kongsi di laman maya ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja.
Terima kasih kerana menonton pembelajaran pada kali ini. Semoga beroleh manfaat kita bersama. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan insya-Allah sebar-sebarkan. Sama-sama kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi bersama Ustaz Resham Abidin dalam pembelajaran online pendidikan Islam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.